Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, jadi minggu ni kita masuk bab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuknya pembukaan kota Mekah. Tajuk pelajaran yang ke-15, pembukaan kota Mekah. Baik, apa peristiwa yang berlaku ketika pembukaan kota Mekah? Sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah ni berlaku, tahun-tahun yang sebelum tu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasrat untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah. Tapi belum sampai lagi ke Mekah, sampai di satu tempat mereka telah dihalang oleh orang Quraisy daripada pergi ke Mekah. Dan daripada halangan tersebut, mereka telah menjalankan ataupun mengadakan satu perjanjian di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Perjanjian tersebut dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni nama tempat. Nama tempat Nabi berhenti satu tempat nama Hudaibiyah dan mereka mengambil sumber nama tempat itulah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tersebut, antara isi perjanjian tersebut antara perjanjian orang Islam dengan orang bukan Islam tu, mereka tidak boleh berperang selama 10 tahun, gencatan senjata. Tidak ada berlaku peperangan selama 10 tahun. Dan orang Islam dan orang kafir ni mereka bebas nak berhubung ataupun nak bekerjasama dengan sesiapa pun, dengan suku mana pun, tak ada masalah. Nak mengikat janji setia dengan siapa pun tak ada masalah. Kan? Okey, tak ada masalah. Tapi orang musyrikin Quraisy ni dia telah mengkhianati perjanjian tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar. Orang musyrikin ni dia bantu sekutu mereka, suku kaum mereka ni, salah satu ni yang musyrikin ni, yang kafir ni, untuk memerangi kabilah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni mereka telah mengikat setia dengan Islam, dengan orang Islam, dengan pihak muslimin. Okey. Jadi mereka telah bantu Bani Bakar ni untuk berperang memerangi orang Islam. Sepatutnya dalam perjanjian mereka tidak boleh berperang dengan orang Islam, dan orang Islam ataupun orang bukan Islam mereka bebas untuk buat perjanjian dengan mana-mana pihak, tak ada masalah. Dan berlakunya gencatan senjata dan tidak ada peperangan selama 10 tahun. Tapi orang musyrikin ni mereka dah mungkin janji mereka pergi seram satu kabilah yang bernama Bani Khuza'ah, orang Islam pada waktu tu. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita ni, bila Nabi tahu je berita ni, baginda memerintahkan semua orang Islam agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah. Bila Nabi dapat tahu je, Nabi beritahu kepada para sahabat untuk buat persiapan dan kita akan bergerak berangkat ke Mekah dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi tak bagi tahulah dekat orang musyrikin Quraisy. Maksudnya mereka merahsiakan tujuan apa mereka pergi ke Mekah. Okey. Nabi melantik Kulsum bin Hussein menjadi pengganti baginda di Madinah. Okey. Kemudian ketika peristiwa pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan muslimin, orang Islam, berangkat menuju ke Mekah. Dengan mereka seramai 10,000 orang. 10,000 orang daripada Madinah pergi ke Mekah bersama dengan Nabi. Kemudian setibanya di Dammaru Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Ini adalah strategi ni. Strategi. Supaya apa? Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Mereka datang dengan 10 orang je, tapi Nabi memerintahkan supaya buat obor, banyak obor. Supaya apa? Supaya orang musyrikin ni nampak, ramainya orang Islam yang datang. Jadi mereka ni rasa takut dengan bilangan yang ramai tersebut. Ni ada strategi perang Nabi. Kemudian setibanya di Zutua, nama tempat yang namanya Zutua, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza
bukan jalan biasa yang dilalui oleh kebiasaan orang. Masuk ikut jalan yang lain. Kemudian tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Apabila mereka diserang saja baru serang balik. Kalau mereka tak serang, mereka tak buat apa-apa, jangan sesekali serang orang musyrikin pada waktu tu. Jangan buat apa-apa. Jadi kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Akhirnya mereka diserang juga oleh orang musyrikin. Takkan orang kafir nak tengok saja kan, orang Islam masuk, mereka menyerang. Tapi akhirnya orang Islam dapat juga masuk ke dalam kota Mekah. Okey, yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Kemudian dari Zutua, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Selepas umat Islam, kumpulan orang Islam tadi tu yang dah masuk ke kota Mekah tadi tu, yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dah berjaya masuk ke kota Mekah kan. Okey, selepas mereka dah berjaya masuk ke sana, barulah rombongan Nabi SAW dan para sahabat yang lain ni masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta. Dan Nabi bila masuk ke kota Mekah tu, Nabi menundukkan kepala dia. Tanda apa? Tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur. Kenapa? Kerana umat Islam diberikan kemenangan untuk membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah pada waktu tu yang masuk ke rumah masing-masing. Mereka yang tidak menyerang Nabi, yang tidak ni, walaupun orang musyrikin, Nabi menjanjikan keselamatan kepada mereka ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Oleh kerana Nabi telah menjanjikan keselamatan kepada mereka, kepada orang musyrikin ini, jadi mereka mengambil keputusan untuk tidak memerangi orang Islam lagi. Orang Islam. Jadi mereka memilih untuk berdamai dengan orang Islam. Kemudian apabila tiba di Baitullah, di Kaabah, baginda melakukan tawaf dan telah memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekelilingi Kaabah. Pada waktu tu di sekeliling Kaabah ni ada banyak berhala. Dikatakan sebanyak 360 buah berhala, patung-patung yang menjadi sembahan orang musyrikin, orang kafir pada waktu tu. Kemudian apabila Nabi selesai tawaf di Kaabah tu, Nabi menghancurkan 360 buah berhala dan patung yang ada sekeliling Kaabah tersebut. Kan? Dan selepas itu Nabi berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya ramai dalam kalangan mereka yang bersetuju berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Okey. Jadi itu antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika pembukaan kota Mekah. Selepas pada waktu tu umat Islam pun beradalah mereka hidup dengan aman di kota Mekah tersebut. Bukan bermaksud tidak ada lagi ancaman, tapi umat Islam pada waktu tu dah semakin kuat dan digeruni. Apa intibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut? Iaitu kita hendaklah membuat, tengok tulisan yang warna merah ni. Kita hendaklah membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Setiap sesuatu yang kita nak buat tu, kita mesti ada perancangan, mesti teliti. Terlebih lagi kalau kita nak buat satu perkara tu, perkara yang besar. Nabi pun bersabar nak masuk ke kota Mekah. Tak dapat masuk tahun ni, pergi ke tahun-tahun yang akan datang. Dan ikat perjanjian walaupun dengan orang bukan Islam. Itu hebatnya Nabi. Kemudian apa lagi? Mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur. Mencontohi akhlak Nabi yang sentiasa tawaduk dan bersyukur. Bersyukur apabila masuk ke kota Mekah,
Nabi tundukkan kepala kan, tunduk kepala dan bersyukur kerana dapat kembali ke tanah air semula. Dapat kembali ke tempat asal mereka, tempat asal mereka. Kemudian menjadi seorang yang pemaaf. Menjadi seorang yang pemaaf ni pun satu perkara yang susah juga sebenarnya kita nak lakukan, tapi itu adalah perkara yang terpuji jika kita dapat lakukan. Apa dia? Kita memaafkan orang yang pernah melakukan kesilapan pada kita. Kita tak balas balik kejahatan dia tu, sebaliknya kita mengungkapkan perkataan maaf. Kita maafkan mereka. Kan? Okey. Kemudian mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Sifat sabar adalah sangat penting. Walaupun perkara yang kita nak tu mungkin memakan masa beberapa tahun baru kita dapat, tapi sabarlah. Kalau kita tidak sabar, kalau Nabi tidak sabar untuk pergi ke Mekah, ketika untuk menunaikan haji pada waktu tu, selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi pergi juga ke Mekah, mungkin peristiwa lain pula yang berlaku. Orang Islam diserang, ramai yang mati dan sebagainya, kan? Tapi Nabi sabar, Nabi tunggu dulu. Bila dah sampai masanya, barulah mereka pergi ke Mekah. Dan akhirnya tanah Mekah tersebut berjaya dimerdekakan kembali oleh orang Islam. Dan peristiwa pembukaan kota Mekah ni juga dikenali sebagai Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Okey, jadi ini saja pelajaran kita pada minggu ni, iaitu pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa jawab soalan Ustaz. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.